Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syed Ahmad Hafizuddin bin Syed Mat Haris. Saya berusia 17 tahun. Nombor kad pengenalan saya ialah sekolah terakhir saya ialah Sekolah Menengah Teknik Sepang, Selangor. Saya mengambil jurusan kejuruteraan awam semasa saya belajar di sana. Keputusan SPM saya ialah 12A. Selain itu, pelibatan saya di sekolah ialah saya mewakili daerah Sepang ke peringkat negeri Selangor untuk kejohanan hoki bawah 18 tahun. Saya juga merupakan pengawas semasa berada di sekolah. Saya berhasrat untuk memasuki IPG adalah kerana saya mempunyai cita-cita dan minat sejak kecil lagi untuk menjadi seorang guru, yang mana saya terinspirasi dengan kedua ibu bapa saya yang juga merupakan seorang guru. Semasa saya kecil, saya sering melihat ibu bapa saya mengajar anak murid di sekolah dan juga melakukan beberapa aktiviti-aktiviti di luar waktu sekolah bersama anak murid. Perkara ini menjadikan saya berminat untuk menjadi seorang guru. Selain itu, saya memilih option RBT ataupun reka bentuk teknologi adalah kerana saya berminat untuk melakukan kerja-kerja tangan ataupun kerja-kerja yang menggunakan kemahiran-kemahiran tangan. Saya juga mempunyai kemahiran dalam lukisan kejuruteraan dan juga AutoCAD yang saya belajar semasa di sekolah menengah. Itulah sedikit tentang latar belakang diri saya. Seterusnya saya akan membuat demonstrasi pengajaran untuk tajuk reka bentuk dan teknologi ataupun RBT. Dan tajuk yang saya pilih ialah alatan tangan. Saya teruskan dengan demonstrasi pengajaran saya. Assalamualaikum murid-murid. Okey, semua berdiri. Selamat sejahtera. Okey, sebelum kita memulakan kelas, untuk memberkati kelas kita hari ini adalah lebih baik kita memulakan dengan bacaan doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Semua murid boleh duduk. Okey. Macam mana hari ini? Semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, kita harap semua dalam keadaan sihat dan kita boleh meneruskan kelas kita ya. Okey, soalan sebelum cikgu mulakan kelas. Okey, cikgu nak tanya dengan awak semua. Siapa pernah ikut mak atau ayah atau abang atau kakak pergi kedai Mr. DIY? Siapa pernah pergi? Angkat tangan. Oh, ramai pernah pergi kelas. Ramai pernah pergi kedai Mr. DIY. Okey, apa yang biasanya awak tengok dekat kedai Mr. DIY? Ada apa biasanya? Okey, ada alat berkebun ya, dekat Mr. DIY ada alat perkebunan, ada macam-macam. Lagi alat bertukang, alat buat kerja kayu pertukangan. Lagi okey, memang macam-macam dekat Mr. DIY. Awak juga boleh beli kelengkapan rumah. Okey, itulah perkaitannya dengan apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu tajuk alatan tangan. Okey, dalam benda yang awak sebut tadi betul, memang ada dijual di Mr. DIY. Okey, dan apa yang dijual tu adalah akan awak gunakan dalam tajuk RBT nanti. Kita belajar sama-sama. Okey, alatan tangan yang pertama ialah okey, gergaji tangan. Siapa pernah tengok gergaji tangan yang ada di rumah atau di kedai? Pernah? Pernah guna tak? Pernah. Okey, bagus. Okey, apakah fungsi gergaji tangan? Okey, cikgu dah tuliskan. Fungsi yang pertama dia ialah memotong kayu. Boleh tak kita guna gergaji tangan potong besi? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kegunaan dia bukan untuk potong besi. Kalau potong besi kita ada gergaji lain. Okey, gergaji tangan untuk potong kayu. Tapi awak tengok tak dia punya mata ni tajam. Okey, apakah keselamatan, unsur-unsur keselamatan yang kita boleh gunakan, yang kita boleh aplikasikan semasa kita nak guna gergaji tangan? Jangan bermain, betul. Tak boleh bermain dengan kawan, nanti cedera. Jangan pegang yang depan ni memang tak boleh pegang. Kita kena pegang belakang ni. Okey, lagi.
Kalau rosak jangan gunakan. Betul. Okey, tepukan untuk Ryan. Okey, betul. Kalau dah rosak tak boleh guna. Nanti akan menyebabkan kecederaan. Okey, itu tentang gergaji tangan yang pertama. Yang kedua, kita ada alatan tangan tukul kuku kambing. Okey, pernah tengok? Ada dekat rumah? Ada, bagus. Okey, tukul kuku kambing ni, kenapa dia dipanggil tukul kuku kambing? Okey, pandai. Sebab atas ni ada macam kuku kambing. Okey, apa fungsi dia? Tukul kuku kambing ni bila kita nak gunakan adalah mengetuk dan mencabut paku. Yang mana nak mengetuk, kita akan ketuk guna bahagian yang rata ni. Okey, ini untuk ketuk. Okey, untuk mencabut, kita guna kuku kambing ni. Untuk mencabut, ada dua fungsi dia, mengetuk dan mencabut paku. Okey, apakah keselamatan dia semasa kita nak gunakan tukul kuku kambing ni? Okey, bagus. Sama juga tak boleh bermain. Sebab ni besi ni, keras. Kalau awak bermain, bergurau, cedera kawan awak, boleh berdarah, sakit ni. Okey, lagi? Sama juga, kalau dah rosak, jangan gunakan. Kebanyakan tukul kuku kambing, dia akan rosak dekat sini. Dekat kayu ni, penyambung ni. Kalau benda ni dah patah, kita jangan guna. Takut boleh tercabut semasa kita buat kerja. Okey? Okey, kita pergi ke alatan tangan yang ketiga. Okey, alatan tangan yang ketiga ialah spana hujung terbuka. Okey, spana ni dia ada banyak jenis. Ada spana boleh laras, ada spana gelang. Okey, tapi yang cikgu tunjukkan di sini ialah spana hujung terbuka. Maknanya atas ni terbuka, atas ni pun terbuka. Atas ni saiz lain, bawah ni pun saiz lain. Apa fungsi dia? Memasang membuka bolt dan nut. Bolt dan nut, okey, maaf, okey. Memasang dan membuka bolt dan nut. Okey, maksudnya kita boleh ketatkan bolt dan nut. Bolt dan nut ni bukan skru, bukan skru mata Philip tu yang kita guna screwdriver. Okey, lain. Okey, ini kita guna spana. Okey, pernah gunakan tak di rumah? Pernah. Dekat mana biasanya alatan yang kita gunakan? Betul. Kalau awak buka basikal, dekat basikal awak, kalau nak buka mesti ada menggunakan ini. Okey, bagus. Apakah keselamatan dia yang semasa kita nak gunakan? Jangan bermain. Sebab ini pun sama, daripada besi, hujung ni pun tajam, kita tak boleh bergurau, tak boleh bermain semasa menggunakan. Okey, boleh faham? Okey, hari ni cikgu bagi 3 sahaja contoh dulu tentang alatan tangan. Okey, sekali lagi kita ulang kaji balik, kita tengok balik pada kefahaman, kita rumuskan pelajaran hari ini. Okey, alatan tangan yang pertama, alatan apakah yang digunakan untuk memotong kayu? Okey, cikgu letakkan jawapan dia di sini. Okey, alatan apakah yang digunakan untuk memotong kayu? Okey, bagus, iaitu alatan gergaji tangan. Kita gunakan untuk memotong kayu. Okey, bagus. Terusnya, alatan apakah yang digunakan untuk mengetuk dan mencabut paku? Okey, kita menggunakan tukul kuku kambing. Okey, bagus. Tepukan sekali lagi untuk Ryan. Okey, baguslah. Selalu tolong ayah ke masa kat rumah? Okey, bagus. Okey, dan yang ketiga, memasang dan membuka bolt dan nut. Kita menggunakan spana hujung terbuka. Okey, bagus. Alhamdulillah. Cikgu harap apa yang cikgu ajarkan ni kita faham, awak semua faham dan boleh aplikasikan di rumah. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, bagus. Apa soalan awak? Macam mana nak menyimpan alatan tangan? Okey, baik. Soalan yang bagus. Okey, macam mana kita nak menyimpan alatan tangan, gergaji tangan, tukul
kuku kambing dan juga spana serta barang-barang lain lah. Macam mana kita nak simpan? Kalau di bengkel, kita perlu menyediakan satu rak ataupun almari khas. Okey, kita susun mengikut alatan dan bahan. Jangan bercampur. Kalau bercampur nanti kita susah nak ambil. Okey, contoh gergaji, kita letak tempat gergaji, tempat yang selamat supaya tidak boleh diambil oleh murid sesuka hati. Tapi kalau di rumah kita nak simpan macam mana? Biasanya kita ada satu kotak atau satu peti. Okey, ayah-ayah kita akan simpan kat dalam tu alatan tangan. Letakkan di tempat yang selamat, jauhkan daripada kanak-kanak, jauhkan daripada adik-adik lah. Takut adik-adik awak main kan, bahaya. Okey, pastikan simpan di tempat yang selamat. Okey, baik. Itu saja pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kita semua faham apa yang cikgu ajarkan hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okey, semua murid boleh berdiri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, murid-murid boleh keluar daripada bengkel. Tapi sebelum keluar, pastikan letak semula kerusi di atas di tempatnya, tutup suis kipas dan suis lampu. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Demikian saja sesi pengajaran saya untuk option reka bentuk teknologi, dan tajuk yang saya pilih ialah alatan tangan. Seterusnya saya akan menunjukkan sijil dan juga kad pengenalan saya. Okey, ini ialah kad pengenalan saya. Seterusnya, ini ialah keputusan SPM saya, sijil SPM saya. Okey, dan seterusnya ini ialah sijil co-curriculum saya yang tertinggi. Okey. Baiklah. Itu sahaja video daripada saya. Semoga dengan video ini dapat menarik hati tuan dan puan penemu duga. Jika saya terpilih ke IPG, insya-Allah saya akan menjadi seorang pelajar yang baik dan seorang pelajar yang bermotivasi dan akan bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang guru yang baik pada suatu hari nanti. Sekian saja video daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.